Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan membentangkan untuk subjek Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia di bawah tajuk Analisis Kes Nikah Fasik, Faktor dan Kesannya. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, Nur Alia Natasha binti Rashid, dan dua orang sahabat saya, Nur Syahidah binti Buhari dan Nur Haziqah binti Abdul Hadi. Saya akan membentangkan untuk bab yang awal. Pengenalan. Pernikahan adalah sesuatu perkara yang amat serius dan mesti dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam terutamanya. Sebagai umat Islam, perkara-perkara yang berkait dengan pernikahan mestilah diambil tahu. Antara hikmah besar pernikahan yang dianjurkan bertepatan dengan syariat adalah demi menjaga kemaslahatan agama, keturunan, maruah diri, juga memenuhi sifat semula jadi manusia yang inginkan hidup berpasangan. Ia merupakan asas kepada lahirnya masyarakat dan seterusnya negara. Pernikahan bertujuan melahirkan ketenteraman pada manusia, hidup berkasih sayang serta peroleh ketenangan hidup seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mewujud isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menerangkan sesungguhnya Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini bukan untuk bersendirian, tetapi Allah menciptakan manusia itu secara berpasang-pasangan. Namun, jika sebuah pernikahan itu rosak atau tidak sah di sisi syarak, maka sudah tentulah pasangan tersebut hidup dalam keadaan bermaksiat dan berdosa. Malah pernikahan yang tidak menepati rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah boleh menyebabkan pernikahan tersebut fasik. Next. Untuk menghuraikan lagi dan menguatkan pengenalan ini, saya sertakan dalil dasar hukum nikah fasik. Pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan namun akan membawa keburukan jika tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah. Untuk menghuraikan tentang nikah fasik ini, disertakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan nikah yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah. Surah An-Nisa ayat 22 hingga 23 yang bermaksud, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwininya. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, menantu dan menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan apa yang halal dan haram untuk memastikan kita tidak melanggar aturan syarak dalam mendirikan rumah tangga. Justru itu terdapat sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, perkahwinan tersebut adalah batal baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Apabila disetubuhi oleh pasangannya, dia berhak menerima mas kahwin bagi menghalalkan farajnya. Jika berlaku perbalahan tentang wali, maka sultan ialah wali kepada mereka yang tidak berwali. Hadis riwayat Abu Daud. Terdapat juga beberapa hadis lain yang menceritakan tentang pentingnya adanya wali. Begitu jelas hadis yang menunjukkan wali adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Tanpa wali, tersilap wali atau terlangkau wali, sesuatu yang mengakibatkan nikah itu fasik, tidak sah dan perlu difarakkan. Adapun perkahwinan tersebut perlu diakad dengan akad yang baru mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang telah ditetapkan syarak. Hukum yang sangat jelas sehingga Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Next. Di sini, terdapat perbezaan istilah fasik dan batal mengikut pandangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat mana-mana perbuatan sama ada ibadat ataupun muamalat yang terdapat padanya kecacatan atau kurang dari segi rukun-rukun atau syarat-syaratnya, ia dianggap fasik atau batal. Penggunaan fasik dan batal adalah sama. Jumhur tidak membezakan antara keduanya. Az-Zuhaili Wahabah 1986. Pendapat yang kedua,
Hanafiah menjelaskan pendapat yang berbeza dari segi penggunaan istilah fasik dan batal. Justru itu, sah dan batal diguna pakai dalam bab-bab yang berkaitan dengan ibadat. Manakala muamalat pula terdapat 3 istilah yang diguna pakai iaitu sah, batal dan fasik. Namun dalam bab hukum fasik yang pada pendapat ini iaitu hukum yang diputuskan pada sesuatu hal atau perkara yang menjadi kecacatan akibat dari tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Sebagai contoh, ketidakhadiran saksi sewaktu akad nikah menjadikan nikah itu fasik walaupun ia masih boleh memberi setengah kesan syar'i jika terjadinya persetubuhan. Persetubuhan yang dimaksudkan ialah persetubuhan syubhah. Melalui persetubuhan syubhah ini antara contoh kesan syar'i yang ditinggalkan seperti menasabkan anak yang dilahirkan pada bapanya. Saya serahkan pematangan seterusnya pada sahabat saya, Syahidah. Seterusnya berkaitan dengan rukun dan syarat nikah. Rukun nikah terdapat 5 dan di bawahnya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Rukun pertama adalah lafaz akad nikah atau disebut sebagai as-sighah. Antara syarat-syaratnya adalah hendaklah menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau perkataan terbitan daripada kedua-duanya. Sebagai contohnya, apabila wali mengatakan aku kahwinkan kamu atau aku nikahkan kamu, maka jawab pengantin lelaki aku terima perkahwinannya atau aku terima nikahnya. B. Lafaz akad nikah atau kahwin hendaklah jelas. C. Ijab dan qabul hendaklah berturutan. D. Kelaikan kedua-dua yang berakad masih lagi kekal sehingga lafaz akad nikah. E. Lafaz akad nikah hendaklah lafaz yang memberi kesan serta-merta. F. Lafaz akad nikah hendaklah mutlak. Rukun yang kedua adalah isteri. Syarat-syaratnya adalah A. Tiada sebarang halangan untuk bernikah. B. Bakal isteri ialah orang yang telah ditentukan. C. Bukan dalam ihram haji atau umrah. Kerana Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkah. Orang yang berihram tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengahwinkan. Rukun ketiga, suami. Antara syarat-syaratnya adalah bukan mahram kepada bakal isteri. Sebagai contoh, bukanlah abang, adik lelaki maupun ayah kepada si isteri. B. Bakal suami ialah orang yang telah ditentukan. C. Bukan dalam ihram, haji atau umrah. Rukun keempat adalah 2 orang saksi. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi adalah Islam. B. Lelaki. Tidak sah jika saksi adalah perempuan. C. Berakal dan baligh. D. Adil sekalipun pada zahirnya. E. Pendengaran yang baik. F. Penglihatan yang baik. Kerana Nabi SAW bersabda, la nikah illa biwali wa syahidi adil wa makana min nikah wa dzalik fahuwa batil. Tidak sah nikah melainkan oleh wali dan dengan adanya 2 orang saksi yang adil. Pernikahan selain daripada itu adalah batal hukumnya. Rukun kelima adalah wali. Syaratnya adalah Islam, adil, baligh, berakal, tidak penyakit yang mencacatkan fikiran seperti nyanyok. Apabila wali yang nyanyok menikahkan anaknya, maka tidak sah pernikahan tersebut. G. Tidak berihram. Terusnya. Berikut merupakan susunan atau tertib wali perempuan yang sah mengikut hukum syarak. Tetapi jika pihak perempuan tidak mempunyai wali-wali seperti yang berikut ini, maka pihak perempuan boleh meminta keizinan daripada hakim. Kerana Nabi SAW bersabda, fasultan wali man la wali laha. Maksudnya sultan ialah wali bagi orang yang tiada wali. Terusnya, faktor nikah fasik. Ada 3 faktor yang memberi kepada kesan nikah fasik. Pertama, kecantikan pengetahuan agama. Pihak yang menjadi wali sepatutnya memahami syarat-syarat yang perlu dipenuhi sekiranya ingin menjadi wali bagi sebuah perkahwinan. Begitu juga pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan perlulah mengetahui tentang kepentingan seorang wali bagi sebuah perkahwinan dan kesan terhadap perkahwinan sekiranya wali berkahwin tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan. Faktor kedua, kerana cinta. Perkahwinan merupakan sebuah ikatan yang suci di antara manusia. Sekiranya tidak mendapat restu daripada keluarga, berkahwin di negara luar ataupun langkah wali bukanlah penyelesaian kepada perkahwinan. Kerana perkara tersebut jika tidak memenuhi rukun dan syarat perkahwinan, ia akan menyebabkan berlakunya pembubaran perkahwinan oleh pihak mahkamah. Faktor ketiga, gopoh ingin berkahwin secara mudah. Pelbagai urusan yang perlu diteliti oleh pihak pejabat agama sebelum memberi kebenaran kepada setiap pasangan yang bakal berkahwin menyebabkan ramai pasangan mengambil jalan mudah untuk berkahwin di negara luar ataupun langkah wali terutamanya bagi bakal pengantin lelaki yang ingin berpoligami. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya.
Seterusnya adalah kesan nikah fasid, ada 8. Yang pertama adalah wajib tafrik. Tafrik di sini bermaksud pembubaran perkahwinan bukan melalui talak. Dalam permasalahan ini, mahkamah sahaja yang berhak menentukan dan membubarkan sebuah perkahwinan tersebut. Bila berlaku akad perkahwinan tidak sah, maka automatik akan dikira suami isteri itu perlu dipisahkan. Dan seterusnya adalah tiada mahar untuk wanita yang ditafrik sebelum dukul, iaitu jima'. Apabila dipisahkan keduanya dalam keadaan belum didukul, maka wanita tersebut tidak berhak untuk mendapat mahar. Yang seterusnya adalah wajib mahar selepas dukul. Bila seorang perempuan tu mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali, perkahwinan adalah batal dan wajib dipisahkan. Jika berlaku persetubuhan, perempuan tersebut wajib diberi mahar misil, iaitu berdasarkan mas kahwin keluarganya sama ada mahar telah disebut atau tidak semasa akad. Yang keempat adalah mahram musyaharah. Mahram musyaharah ada 4 jenis, iaitu ibu dari isteri iaitu mertua, anak kepada isteri yang telah dicampuri iaitu anak tiri, isteri ayah iaitu ibu tiri dan isteri anak iaitu menantu. Dan disimpulkan di sini bahawa mahram musyaharah ini adalah orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi sebab ada ikatan kekeluargaan dari hasil suatu pernikahan. Dalam akad fasid ini perlu diteliti 2 perkara. Yang pertama akan menjadi mahram musyaharah apabila berlaku duhul. Yang kedua, tidak terjadinya mahram musyaharah sebelum berlakunya duhul. Yang kelima, tidak wajib memberi nafkah. Nafkah di sini maksud keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Tapi disebabkan rosaknya akad pernikahan, maka tidak wajib memberi nafkah kerana diwajibkan untuk fasah. Yang seterusnya iaitu sabit nasab. Nasab terjadi disebabkan adanya pernikahan, tapi nasab pada nikah fasid setelah dukul, jumhur ulama berpendapat sekiranya pasangan tersebut mempunyai anak, anak tersebut perlu dinasabkan kepada bapanya dengan syarat persetubuhan hakiki dan bayi dilahirkan itu mestilah 6 bulan atau lebih selepas berlakunya persetubuhan. Yang seterusnya adalah wajib iddah. Iddah di sini bermaksud tempoh tertentu bagi seorang perempuan menunggu atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Maksudnya dari isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci iaitu haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang terakhir adalah tidak saling mewarisi. Miras ini berlaku kepada nikah yang sah dan tidak akan berlaku pada nikah yang fasid. Yang seterusnya adalah contoh kes nikah fasid. Dalam kes Abdul Halim bin Mahadim iaitu pemohon utama dan Azizah binti Ramdi iaitu pemohon kedua telah bernikah pada 27 hari bulan Mac 2005 di Gopeng Perak. Pernikahan tersebut diwalikan oleh jurunikah yang didakwa sebagai wali hakim dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pemohon pertama telah mempunyai seorang isteri bernama Maizatul binti Marzuki dan telah dikurniakan 2 orang anak, manakala hasil pernikahan kedua dengan pemohon kedua pula telah dikurniakan 3 orang anak. Pemohon-pemohon telah membuat permohonan di mahkamah untuk mengesahkan pernikahan dan mensabitkan sah taraf anak-anak hasil dari pernikahan dengan pemohon kedua. Sewaktu pernikahan tersebut, pemohon-pemohon yakin bahawa pernikahan tersebut adalah sah di sisi syarak dan anak yang dilahirkan boleh dinasabkan kepada pemohon pertama. Namun, surat pengesahan sijil perakuan nikah dari Pejabat Pentadbiran Agama Islam Kampung Gajah, Perak menyatakan bahawa surat perakuan nikah adalah palsu dan tak pernah dikeluarkan oleh mana-mana penolong pendaftar syariah dalam daerah tersebut. Setelah membuat permohonan di mahkamah dan mahkamah berpuas hati, maka mahkamah telah memutuskan bahawa pernikahan pada 27 hari bulan Mac 2005 adalah pernikahan yang fasid dan tidak sah mengikut hukum syarak. Mahkamah juga telah perintahkan supaya pernikahan mereka difarakkan. Persetubuhan selepas daripada tarikh pernikahan itu adalah persetubuhan yang diragui iaitu wati syubhah. Tetapi anak-anak yang lahir daripada pernikahan tersebut boleh dinasabkan kepada pemohon pertama dan disifatkan sebagai anak sah taraf. Jadi kesimpulannya di sini, nikah adalah tuntutan dalam Islam. Ia merupakan ibadah yang suci dan dinilai kesucian itu sebab kurangnya ilmu pengetahuan dalam diri kita. Seterusnya, kecerdikan ilmu menjadikan manusia sentiasa melakukan kesalahan yang akhirnya membawa diri ke dalam kebinasaan. Yang terakhir, hukum hakam dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah ini bukan bersifat menghukum, tetapi ia untuk melindungi diri dari sebarang bahaya
dan kemudaratan diri, keluarga, masyarakat, lebih-lebih lagi agama. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.